tabiat merokok sudah menjadi perkara biasa dalam kalangan rakyat Malaysia. Lazimnya, sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang terlibat dengan tabiat merokok ini terdiri daripada golongan remaja. Hal ini kerana remaja mempunyai tahap keinginan mencuba perkara baru yang tinggi. Malah, tabiat merokok dalam kalangan remaja masa kini sudah sampai ke tahap yang amat membimbangkan, di mana boleh dilihat di mana-mana sahaja, termasuklah mahasiswa-mahasiswi universiti juga terlibat. Jadi, sudah jelas bahawa isu tabiat merokok bukanlah sesuatu yang asing dalam kalangan remaja yang baru memasuki alam pembelajaran di institusi pengajian tinggi. Kehidupan di universiti memberi peluang kepada remaja untuk hidup berdikari dan membuat keputusan sendiri. Justeru itu, tidak hairanlah jika tabiat tidak sihat ini semakin menjadi-jadi kerana ia seakan suatu trend apabila seseorang remaja menjejakkan kaki ke Menara Gading. Pengkaji menjalankan kajian ini berdasarkan dua objektif utama, iaitu yang pertama untuk mengenal pasti punca tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia, manakala objektif kedua ialah untuk menganalisis kesan tabiat merokok terhadap mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai skop kajian. Kajian ini hanya memfokuskan kepada pelajar yang meminat di Kolej Kenderungan Universiti Putra Malaysia, iaitu Kolej 12, 13 dan 14. Kajian ini juga melibatkan semua jantina, namun lebih tertumpu kepada pelajar relasi. Hal ini kerana isu tabiat merokok ini merupakan salah satu isu yang sering timbul dalam kalangan pelajar relasi. Selain itu, kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar tempatan sahaja kerana dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan bahasa Melayu. Oleh itu, pelajar antarabangsa berkemungkinan tidak memahami bahasa Melayu sepenuhnya. Seterusnya, kaedah kajian. Dalam kajian ini, pengkaji hanya menggunakan dua kaedah sahaja, iaitu kaedah rujukan dan kaedah soal terbit. Dalam kaedah rujukan, pengkaji menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah internet. Melalui kaedah ini, pengkaji menggunakan bahan-bahan rujukan yang terdapat di perpustakaan, serta pengkaji juga mengisytiharkan masa sawang untuk memperolehi maklumat berkaitan kajian ini, seperti Wikipedia, blog, Google dan lain-lain lagi. Saya akan membentangkan bahagian dapatan kajian. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan dapatan kajian bagi objektif kajian yang pertama, iaitu mengenal pasti punca-punca tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa di UPM. Kumpulan kami memperolehi data melalui kaedah borang soal sidik yang disebarkan melalui media sosial kepada 30 orang responden. Terdapat 9 punca-punca tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa di UPM seperti yang ditera di dalam slide. Dapat dilihat bahawa sebanyak 30% responden memilih sifat ingin tahu dan ingin mencuba sebagai punca utama tabiat merokok ini terjadi. Serta sebanyak 20% responden memilih pengaruh rakan sebaya sebagai punca merokok. Kedua-dua punca ini mendapat undian yang paling tinggi berbanding punca-punca yang lain. Seperti yang kita tahu, dalam tempoh membesar, sifat ingin tahu dan ingin cuba dalam diri sangatlah tinggi yang menyebabkan pelajar mudah terikut dengan budaya negatif. Oleh sebab itu, mereka ingin mengetahui dan mencuba apa itu rokok walaupun mereka sedar akan keburukannya. Tidak dinafikan juga, ia didorong dengan pengaruh rakan sebaya yang sendiri menghisap rokok. Pengaruh rakan sebaya yang tinggi mampu mempengaruhi fikiran yang lain untuk mencuba sesuatu baru dan turut terjebak dengan tabiat merokok. Dengan itu, kedua-dua punca ini menjadi undian tertinggi dalam kalangan responden. Selain itu, tekanan emosi yang menyebabkan diri mudah terpengaruh juga merupakan punca mengapa tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa. Sebanyak 16.7% memilih punca ini. Sesetengah pelajar yang mengalami tekanan emosi mudah terjebak dengan aktiviti negatif untuk menenangkan jiwa mereka. Rokok
merupakan antara salah satu bahan terlarang untuk menenangkan fikiran. Manakala sebanyak 13.3% memilih punca tabiat merokok adalah kerana rokok mudah untuk didapati. Tidak dinafikan bahawa di mana-mana kedai runcit menjual rokok. Oleh itu, pelajar-pelajar mudah untuk membelinya di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Di samping itu, punca yang mendorong tabiat merokok juga termasuklah faktor persekitaran dan tidak mendalami didikan agama. Kedua punca ini memiliki peratusan yang sama iaitu sebanyak 6.7%. Faktor persekitaran apabila dikelilingi dengan orang-orang yang merokok akan mempengaruhi fikiran pelajar. Mereka akan terikut-ikut dengan persekitaran sekeliling di mana kebanyakan keluarga, rakan atau orang awam yang bebas merokok di mana-mana. Bagaimanapun, terdapat juga pelajar yang tidak mendalami didikan agama yang diberi. Sebagai contohnya, sudah dimaklumkan bahawa hukum merokok dalam Islam ialah haram, namun mereka tidak peduli dan terus merokok. Seterusnya, sebanyak 3.3% responden memilih pengaruh ibu bapa yang merokok di hadapan anak-anak dan pengaruh media sosial menjadi punca tabiat merokok. Ibu bapa yang kebiasaannya merokok akan mengakibatkan anak-anak terpengaruh dengan sikap itu. Seharusnya ibu bapa menjadi role model kepada anak-anak. Manakala pengaruh media sosial juga sebenarnya mampu mempengaruhi pelajar untuk merokok apabila melihat video-video orang yang sedang merokok dan sebagainya. Akhir sekali, punca yang terakhir ialah pengabaian ibu bapa yang sibuk bekerja dan tidak mengambil peduli perihal anak-anak. Walaupun punca ini tidak dipilih oleh mana-mana responden, namun ia juga merupakan punca kenapa tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa. Hal ini kerana apabila ibu bapa mengabaikan anak-anak, mereka akan bertindak sendiri dan melakukan perkara yang tidak berfaedah. Jelaslah, punca-punca di atas mendorong tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Objektif kedua bagi kajian ini adalah kesan-kesan tabiat merokok dalam kalangan mahasiswa Universiti Putra Malaysia. Berdasarkan hasil kajian, kami dapati bahawa separuh daripada 30 orang responden memilih kerosakan paru-paru sebagai kesan utama terhadap tabiat merokok. Hal ini kerana 70 hingga 80% kematian akibat kanser paru-paru berlaku kepada perokok tegar. Racun di dalam asap rokok menyebabkan paru-paru kurang keupayaan untuk menyerap oksigen. Akibatnya, paru-paru tidak dapat berfungsi dengan normal. Selain itu, 5 orang memilih tabiat merokok mendatangkan penyakit kepada orang sekeliling. 3 orang pula memilih bahawa kesan merokok adalah menyebabkan gigi kekuningan. 3 orang juga memilih merokok boleh mengganggu hubungan seks iaitu penyebab mandul atau mati pucuk. 2 orang lagi mengatakan bahawa merokok adalah akan merugikan wang. Bagi kesan mengganggu sistem pencernaan dan dipandang serong oleh masyarakat, masing-masing dipilih oleh seorang responden. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkaitan tembual yang telah saya lakukan terhadap 3 jenis pelajar, iaitu pelajar yang tidak merokok sebagai informan yang pertama, pelajar yang baru mula merokok sebagai informan yang kedua, dan pelajar yang sudah lama merokok sebagai informan yang ketiga. Soalan yang ditanyakan kepada informan yang pertama ialah, adakah ramai pelajar yang merokok dalam kawasan kolej dan adakah pelajar-pelajar yang merokok ini memberi kesan kepada orang sekeliling? Dan saya juga menanyakan pendapatnya setuju atau tidak sekiranya Malaysia mengikut langkah New Zealand dalam mengharamkan penjualan rokok kepada generasi akan datang. Jadi, ini merupakan maklum balas yang diterima daripada informan yang pertama. Katanya, sepanjang tinggal di kolej, terdapat segelintir sahaja pelajar yang merokok di dalam kawasan kolej dan mereka meninggalkan kesan bau yang kurang enak serta asap rokok itu akan menjejaskan kesihatan orang sekeliling. Manakala, maklum balas yang diterima untuk soalan yang kedua ialah informan pertama bersetuju sekiranya Malaysia mengikut langkah New Zealand dalam mengharamkan penjualan rokok kepada generasi akan datang. Tambahnya lagi, bilangan perokok di Malaysia akan berkurang dan Malaysia dapat melahirkan generasi yang bebas daripada rokok.
Bagi informan yang terakhir iaitu pelajar yang sudah lama merokok, soalan yang diajukan kepadanya ialah sudah berapa lama merokok dan apa yang membuatkannya mula merokok. Katanya sudah merokok selama 8 tahun dan apa yang mendorongnya untuk mula merokok ialah pengaruh rakan sebaya, dan informan ini mengambil rokok ketika mengalami stres ataupun menghadapi sebarang masalah. Kesimpulannya ialah daripada kajian yang dijalankan, pelajar lelaki sememangnya tidak lari daripada tabiat merokok. Bermula dari sikap ingin mencuba sehingga menyebabkan ketagihan yang sangat susah untuk dihentikan. Oleh itu, semua pelajar, terutamanya lelaki, perlulah bijak berfikir secara dapat menghindari daripada terjebak dengan tabiat yang membahaya kesihatan diri dan orang ramai. I know gold is not